Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh Kora-Kora Matcha. Kora-Kora Matcha merupakan air berwarna hijau. Bagi saya buka sekejap. Bukan hijau. Bukan warna hijau saja. Dikenali sebagai air matcha menggunakan serbuk ataupun powder, matcha powder, yuri matcha. Yuri matcha, nama dia yuri matcha. Dia memang YURI. Dia memang suitable untuk kita campur dengan flavor-flavor lain lah. So antara flavor yang ada strawberry matcha latte, mango matcha latte, coconut matcha latte. Coconut ni bukan pakai susu coconut tau. Coconut, air fresh coconut tu campur dengan serbuk powder, kacau-kacau, letak air gula sikit, letak ais. Memang sedap sekali. Macam mana kita nak dapatkan Hakim? Korang boleh pergi ke lorong belakang Cyberjaya yang akan berlangsung sepanjang hari, sepanjang malam. Ya ke? Ya, kita kalau bulan puasa start Jumaat, Sabtu, Ahad. Tapi kalau hari-hari yang lain setiap minggu Jumaat dan juga Sabtu. Tetapi kita ada buka juga dekat mana-mana tempat lain, dekat event, kebanyakannya dekat universiti lah. So nanti insyaAllah dalam bulan 4 sehingga hujung tahun tu, sebab baru start SEM, akan banyak nanti. Kalau korang tengok kat mana kita orang bertapak, boleh tengok dekat Instagram kita orang, Kora-Kora Matcha. Okay guys, welcome to the show, bros and yang geli pula kau nak panggil. siapa awak dia? Kora-kora kan ada sparkling Ada sparkling tu dia gassy. Sparkling. Aku pakai soda. Okay, kau dah pernah minum tak Zeus Coffee Sparkling? Oh, tak. Sedap. Astaghfirullahalazim. Aku test semalam. Aku beli sparkling Zeus. Kau pernah minum tak sparkling campur kopi? Aku pernah. Ni apa tak nama dia, aku lupa dah. Pink Black. Pink Black apa? Pink Black, nama dia Pink Black. Dia ada, aku tak tahu, dia macam ada strawberry puree sikit-sikit flavor. Dia campur dengan kopi bean ruby ke apa, aku lupa dah. Sekali dengan soda. Sedap babe. Sedap, bagi aku sedap. Aku ingat dia macam cerita je tak sedap. Sedap kan? Sedap bagi aku. Aku tak pernah. Itu jual ke? Maksudnya dekat Pink Black. Blackpink ke Pink Black? Black RM12. Tak boleh, Blackpink nanti kena samai. Pink Black. Kat mana aku boleh dapatkan? Boleh dapat ke di lorong belakang saya? Kau dia pergilah kat Zeus gila. Itu Zeus ke? Zeus lah. Tapi sparkling lah. Sparkling. Okay, aku beli Zeus Coffee Sparkling dekat MRT Cyberjaya Utara. Kan ada mat tu kan. Aku belilah dia. Aku tak boleh terima lah. Aku rasa macam Ini dia dalam tin dalam tin. Dia memang sparkling tu Dia guna sparkling. Okay, basically rasa dia macam sparkling water spritzer tu. Kau campur dengan Americano yang manis. Kau mix. Memang tak ada gula langsung. Manis, Americano yang manis. Faham. Kau campurkan dengan sparkling water. Sumpah rasa je pelik gila. Rasa ketiak. Aku tak tahu rasa ketiak macam mana. Kau describekan rasa tu, aku nak tahu. Bila first kau minum, rasa celah lipatan badan je. aku tak ada describe macam tu. Tapi first aku punya experience waktu minum, taste bud aku dapat rasakan benda tu masin tau. Aku tak tahu how come Ibu jadi masin. Faham. Aku tak tahu sparkling punya react dengan kopi macam mana. Tapi dekat kuas masin, lepas tu baru rasa minum lagi. Baru rasa kopi tau. Tapi korang kena try. Aku tak boleh nak describe. Personally aku boleh rate 5/10 saja. Tapi kau tak rasa lagi tahu ada kopi yang dia tak ada susu langsung. Dia kopi tapi dalam tin lah. Tapi caffeine dia tinggi gila. Kau akan minum tu, memang kau akan mata kau terang. Aku lupa brand apa. Tapi rasa dia kau tahu macam mana. Okay, aku boleh describe. Espresso. Ni kopi C kan? Kopi C Nescafe kan? No, dia bukan Nescafe. Tapi aku rasa Honda Coffee ke. Tapi dia ambil dia satu nada satu produk tu. Rasa dia macam kau minum air H3. H3. Dia punya rasa macam bukan wokok lah. Dia macam bau bapak-bapak. Betul tak? Bapak macam kau mesti minum air kencing bau Nescafe kan. Dia dah larut betul. sikit lah. Yes, betul. Dia bau macam rebesan peluh bapak-bapak umur 40. Bau rasa dia macam tu. Rasa rebesan. macam rasa jantan. Bau jantan. Dia H3 kau Aku tahu lah. Kau tahu kan? Kau pernah bau H3? Pernah lah. H3 tu kau masuk dalam
kau masuk dalam kain, lepas tu kau perah kan, kau pusing macam sup kuncut. Apa dah macam zaman Kau piramid. perah, lepas tu air yang menitik tu kau minum. Alah, kau tengok H3 pun kadang-kadang berair, orang siram air kan. Ya, itulah dia, Release, rasa dia macam tu, bau Kau macam tengok tu. ni, dekat live TikTok ada orang cakap tak sedap siut, tapi rasa nak repeat. Orang kata lepas 3 tin sedap. Apa maksudnya? Maksudnya kau kena minum 3 tin straight. Aku rasa Tak, macam tu mungkin bukan straight. Dia macam aku rasa lah experience orang merokok awal-awal tu macam apa itu, ni? marketing je lah tu. Dia suruh kau beli 3 tin lah kiranya. Budak Zeus Kau pernah merokok? Tak pernah. Kau pernah merokok? Puntung rokok pernah. Tapi first experience rasa tak sedap langsung kan? Tak tahu. Aku tak rasa apa. Aku sepanjang daripada umur aku 19 tahun sampai sekarang umur aku 23 tahun. Inilah dalam bayangan lah. Memang kawan-kawan aku suruh try. Tak boleh, aku tak boleh masuk. Aku ke batu. Sama. Jelas. Aku berfikir sampai sekarang, apa nikmatnya rokok ni? Sebab aku dah test Nikotin lah nikmat dia. tu lah, sebab ketagihan lah agaknya. Dia sebenarnya tak sedap kan? Tak tahu. For tak me tahu lah, nak for me cakap lah, for benda. me lah. Tapi entah. Entahlah, itulah. Mungkin kita Tak boleh patut cakap benda. ikutlah. Ni ada idea ni. Apa ni idea dia? Hakim, apa dia? Hakim, Okay. apa idea dia? Kan hari tu bukan idea. Oh, nak cakap pasal tu kan? Okay. Okay, hari tu kita orang, aku dengan Hakim, kita orang tengok cerita filem Indonesia, filem seram. Tajuk je adalah Indonesia lah. daripada cerita Indonesia. Ingatkan Malaysia. Cerita tu itulah. Kau tak tengok sebab apa? Sebab kau tak tengok cerita tu Wife aku tak suka cerita hantu lah. Oh, so kau tak boleh. So aku pun sekarang dah tak tengok. Macam tu lah. Tapi kau suka cerita hantu. Aku suka cerita hantu. Oh, tapi kau tak suka cerita hantu. Tak, aku suka tengok cerita hantu before this. Tapi lepas aku hidup dengan wife aku, dia dah tak Dia suka dengar je hantu. dia tak boleh tengok cerita hantu sangat. Kau suka bercerita pasal hantu. Aku suka tapi bercerita. Kau tak suka tengok cerita hantu. Dulu aku suka, tapi Dia lepas masih suka tapi dia menghormati wife aku dia. menghormati lah. macam tu. Super, kau adalah wife man. Lupa. wife man, betul. Okay, so cerita aku tengok Hakim tu tajuk dia adalah Kereta Berdarah. Kereta berdarah. Cerita tu okay, aku ringkaskan. Kau Hakim nak cakap, aku cakap. Aku cakap, Kau Hakim. cakap. Okay. Aku. Okay, Hakim punya penceritaan lebih menarik. Betul, Oi, sebab dia tak, jangan. tadi podcast lepas dia tak bercakap. Okay. Aku tak dan panaskan enjin ni. Aduh, okay. mati aku. Waktu Anik cerita Mazhab ni waktu perang, aku macam Tak ada Aku dah macam mana aku nak masuk ni. dia macam betul ke salah ni? Aku macam aku nak pangkah ke tidak? Dia nak pangkah tapi dia nak cakap takut tak cukup ilmu kan. Tapi kau ada knowledge kan benda tu kan? Dia macam ni. Bila kau cakap pasal topik tu, bila kau keluarkan statement tu, aku tahu itu adalah salah, itu adalah macam betul. Tapi kalau aku nak pangkah, aku ada tak ilmu. mampu nak fikir. Lain kot apa yang aku cakap tu. Idea. Okay, apa cerita tu? Okey, cerita hantu. So cerita tu secara ringkasnya adalah cerita tentang dua orang perempuan yang mana seorang kakak dengan adik. Boleh bagi sinopsis terus? Boleh lah, ini review Ringkasan film lah, spoiler. ringkasan lah. Review film boleh spoil. Kau bagi ringkas kan, jangan kau bercerita panjang pula. Itu lah kan. Okay, seorang yang Sinopsis tanah subuh. Ya, apa tanah subuh ni? Aku tak Lah aku tak pandai lah. Kau cakap. Okay, dia macam ni. Aku cerita. Okay, Okay. cerita macam ni. Aku tak tengok Okay, Aku tak tengok. kronologi- Diorang dua tengok. Aku secara ringkas ni dah. Okay. Orang tu dia mencipta landasan kereta api terowong di tanah yang ada jin. So Di jin tanah tu yang tak ada jin. jin tu tak membenarkan sebarang construction manusia sebab dia merosakkan habitat jin tersebut kat dalam hutan tu. Oh. So dia ada 5 terowong kereta api. So 5 tu dia dah macam kacau lah ekosistem ataupun tempat tinggal jin tersebut. So jin tu datang untuk mengganggu. So bila cara dia mengganggu tu, di IIND tu kelakar sebab dia ambil semua penumpang-penumpang daripada business class, apa lagi business Sampai class? ke marhin lah basically. VIP dulu kan, VIP class. VIP, business class. Lepas tu 2 gerobok. 2 gerobok macam marhain lah kan. So cara dia ambil serap nyawa-nyawa diorang tu, dia macam ada akar-akar. Dia macam the queen jin of pokok lah, macam tu lah. So dia macam serap semua manusia tu. So manusia tu jadi pokok. Lepas tu kan Hakim cakap ada 2 orang ni watak utama lah. Kakak dia dengan adik dia. So kakak dia ni ada kanser. So dia macam hidup tak lama lah. And then yang adik dia tu sihat walafiat. So sekarang ni semua penumpang tu, dalam penumpang tu memang dah kena jadi pokok Jadi lah. pokok lah. Tapi yang perempuan tu yang ada kanser tu je yang tak jadi. Dia macam dah diselubungi oleh akak-akak tu. Dia lepaskan balik. Dia lepaskan balik. Sebab okay, sebab okay. Masalah cerita ni buat dark joke bro.
Bagi aku dark joke gila lah. Joke yang agak gelap lah bagi aku. Okay, sila. Sebab masa tu ada macam Abu Omar kan. Dia tanya Abu tu ngapain ya aku dia kata kenapa Selamat, saya tak selamat. Oh mungkin kerana jin itu merasakan kamu merupakan tanah yang tidak subur. Kurang ajar gila. Sebab dia kan sakit kanser. Orang lain semua sihat. So nak katakan orang lain tu badan dia okey. So orang tu dia macam tanah yang tak subur. Kita orang tanah jadi pokok. Gelap bodoh. Kita orang dah macam nak gelap. Ya Allah Ya tu. Tak tahu audience dalam tu kok ada kanser ke apa. Ada pengidap kanser kan. Tapi aku rasa setakat ni jemputan kita orang okey lah. Member dah nak healing kan. Tapi jahat gila. Tapi dia dah botak lah kanser. Tapi yang kelakarnya, okey, yang belakang tu kelakar. Okay, yang kedua yang seronok dia menyentuh pasal level of social pyramid. Maksudnya macam okay, yang marhain macam mana, yang VIP macam mana, cara orang VIP kan bila setiap gerabak tu bila dia akan ambil satu gerabak tau. Contoh macam laluan pertama, terowong pertama, ambil gerabak yang 5. Dia ambil gerabak yang teruk sekali, yang marhain yang macam okay, VIP last lah. Sebab kalau dia ambil gerabak VIP semua lah hilang. Semua lah hilang sebab VIP kan ada depan. So yang macam ada yang watak dua tu dia betul macam juga. Dia macam middle class. So dia setiap kali gerabak tu ditarik, dia akan ke depan. Jadi bila dah sampai ke gerabak VIP tu, dia tengok lah yang dua orang adik-beradik tu macam, kau ni siapa? Kenapa bagi diorang masuk sini dah berbau busuk? Macam tu lah. Itulah dia macam nak bagi tahu. Tapi kalau dia ambil gerabak VIP dulu, basically dia literally stop the train lah. Lepas tu habis lah cerita kan. Oh my god. Mungkin jin kat situ dia boleh improvise lah next time. Kalau ada lagi gerabak lalu, ambil depan dulu. Kan? Lepas tu boleh kalau tidak boring lah cerita kan. Dia ambil sikit. Tapi in terms of CGI barai gila lah. Tapi storyline dia bagi aku ada typical storyline. Tapi kita boleh terima lah sebab kita nak tahu okey, apa akan jadi? Dia macam menarik lah. Macam kita tahu benda tu hantu akan muncul, but we looking forward to it. Macam seronok lah tengok. Full of jump scare ke tak? Sikit lah. Tapi bagi aku jump scare tu tak mengganggu kau punya konsentrasi tu. Bagi aku yang bestnya sebab kita nak tahu apa akan jadi pada gerabak yang terakhir yang akan diganggu oleh hantu tu. Macam tu kita okey. Walaupun cerita macam boleh lah, tapi kita tertunggu tu okey lah kot. Ending tu balik kelakar. Dia kata kerana kamu bukan tanah yang subur. Itu kira ending lah. Dia kata macam tu. Dia macam tersentak. Dia macam alamak terasa, tapi dia bersyukur sebab dia tak jadi pokok. Faham. Kita orang macam dalam kelak macam lepas tu lah sikit ada orang gelak. Mungkin aku Kau gelak? Tak gelak apa macam aku gelak macam yelah macam ketawa kecil je lah. Tapi dia intended untuk make a joke lah. Sepatutnya kalau korang gelak, sebab memang itu niat dia nak bagi gelak, tapi gelak dalam dark jokes lah. Gelak benda yang salah dark jokes je. Tapi sebagai macam Hakim ni, aku dengar macam kau tengok kat banyak cerita hantu Indonesia kan. Apa contoh? Kau tengok cerita hantu Indonesia ni, kau tengok cerita Hanzab Hanzab. Aku tak ingat nama-nama cerita hantu. Bagi aku nampak hantu tu semua sama je. Aku suka tengok cerita hantu Indonesia. Joko Anwar punya Sentuhan. Joko Anwar cerita apa? Ini buat Pengabdi Setan 1, Pengabdi Setan 2. Aku tak pernah tengok je. Dia seram dia bukannya pada hantu tu seram, tapi dia punya organisasi dia macam lebih kepada sort of cult punya setan lah, yang menyebabkan jadi hantu. Nama Pengabdi Setan kan. Lepas tu ada cerita baru ni. Aku rasa tak lepas masuk Malaysia ni, Azab Kubur. Aku tak tengok trailer, apa aku dah nampak. Dia aku tengok Azab Kubur yang apa, waktu sekolah rendah dulu ada video YouTube orang buat Azab Kubur. Takut bodoh. Aku takut. Tak, aku teringat. Okay, kan zaman-zaman aku ada PC, aku tak ada perumahan. Aku memang nak tengok benda tu sebenarnya, tapi aku takut. Dia macam okay, kita buka window banyak-banyak kan. Ada kadang-kadang tu window aku kecil kan, sebab saja macam ada benda yang aku buka, tapi bukan buat bocah maksudnya benda tu macam faham. Masa zaman aku social media, aku buka tu aku tak nak parents aku tahu aku ada social media. So aku kecilkan dia punya ni. And then kau kecilkan social media tu? Kecilkan window social media tu. Browser tu lah. Browser tu kecilkan. So aku buat lah 1, 2, 3 je. Aku buka lah macam Wikipedia, bagi nampak macam tengah belajar. Nampak busy lah. Lepas tu kan ada macam kira coklat-coklat, ada oren.
So Oren tu aku tertekan sebenarnya azab kubur. Sebab masa tu aku tengah ni cari kalimah Allah pada anggota-anggota badan. Kan ada zaman kan ada zaman tu where the pig kita rasa macam ada jumpa kalimah Allah kat baca bunga, kita excited. Lepas tu algorithm tadi dia pergi buka pula azab kubur ni, suara terbuka dan aku tak boleh tekan benda tu. Nak pangkat tu aku tak boleh. Aku jadi cuak. Bila cuak aku tahu Rabbuka. Lepas tu dia menjerit. Aku macam aku tutup speaker yang tu. Lepas tu aku dah senyap. Ni sebenarnya ada persoalan yang aku bermain di minda. Mungkin aku patut tanya ustaz lah sebelum aku tanya korang. Tapi aku selalu mengatakan aku selalu mengatakan kan, aku selalu mengatakan kalau kita macam dah tahu soalan tapi kenapa kita tak boleh jawab? Alah, tu benda basic lah. Keimanan kita. Jawapan kita tu akan dijawab berdasarkan macam mana kita di dunia. Kalau kita sering buat dosa, mungkin lidah lah kot dia macam nak kita dah tahu lah tapi tak boleh sebut. Kita dah tahu dah sebenarnya kita siapa Tuhan kamu. Kita tahu lah Tuhan kita siapa kan. Cuma mungkin lah keimanan keren level. Aku pun dulu masa kecil aku fikir kita boleh hafal kot daripada ni kan. Allah. Macam soalan bocor kan. Soalan bocor tapi berdasarkan keimanan lah. Faham. Okey, aku sebenarnya nak tanya. Lepas kau tengok cerita kereta api kereta berdarah. Aku punya perspektif terhadap filem seram Indonesia adalah akan jadi seram dan buat aku terngiang-ngiang lah. Antara punca kenapa aku dah stop tengok cerita seram, sebab setiap kali aku tengok cerita seram aku jadi penakut. Dulu aku suka duduk bilik sorang-sorang, lepas tu drive malam sorang-sorang, pergi kawasan sorang-sorang, mana-mana sorang-sorang. Tapi bila aku consume benda-benda seram ni, aku jadi penakut. Aku benci perasaan takut tu. So aku dah tak dengar podcast malam seram sebab aku dah takut. Aku tak suka perasaan tu. Tapi bila kita buat episod seram, kau okey je? Aku cerita pengalaman aku. Maksudnya kalau aku dengar benda baru, nanti aku akan tengiang-ngiang benda baru. Aku tak nak tengiang-ngiang benda baru. Benda yang dah ada dalam kepala aku boleh cerita. Macam kau tiba-tiba teringat kan. Aku seram. Okay, bagi kau, adakah cerita tu capai standard seram Indonesia? Okay, sebelum aku jawab berkaitan dengan filem Indonesia tu kan. Okay, kau tahu tak sebab apa episod yang latest kita, yang previous tu yang aku macam tanya Kim, okay tak Kim? Sebab aku dulu dekat Lendu kan, UiTM Lendu, kita orang pernah dalam satu seteram ramai. Aku buka ni pula. Terus cerita kau boleh abaikan. Aku pernah tengok orang tu duduk diam. Dia macam tak selesa. Lepas tu kena rasuk weh. Kau tadi kau jangan cakap macam tu. Kalau aku kena rasuk kan, siapa boleh tahan aku tu? Tak, masa itulah aku takut tu. Masa aku dah cuak masa tu lah. Lepas tu tak ada apa-apa dah stop. Okay, mana pistol? Okay dah tutup. Okay, bila kau cakap kan filem Indonesia, dia macam ni tau. Kalau aku nak tahu sebenarnya kat Indonesia, diorang dah muak gila dengan cerita hantu babe. Ya ke? Aku tengok dekat, kan kita orang dapat invitation daripada TGV kan. Terima kasih. Terima kasih TGV kena bagi kita orang free movie. Aku sebelum dapat free movie tu, aku tengok trailer dan aku tengok dekat komen bawah tu kan, selalu cakap alhamdulillah. Contoh kalau cerita tu bukan cerita hantu, cerita cinta, bawah tu alhamdulillah akhirnya ada juga filem Indonesia yang bukan cerita hantu. Diorang memang dah syarat, dah penat gila dengan cerita hantu. Aku rasa every month mesti ada dalam 3 ataupun 4 movie hantu serentak macam tu. Itu diorang macam kalau kita fatigue of love film kan. Diorang kita punya cinta bos dengan kuli. Cinta bos lah, cinta Mr. Playboy lah apa kan. Tapi kat sini diorang yang penuh padat dengan cerita seram. So kalau ada cerita sampah pun, walaupun dia bukan cerita seram, diorang akan angkat juga. Ada satu cerita sampah, bukan cerita sampah lah, bagi aku tai juga, yang korang pun ada tengok juga. Aku ingat Madam Web. Bukan, itu sampah. Di ujung sejadah. Air mataku di ujung sejadah. Air mataku di ujung sejadah. Dekat Netflix lah. Nanti korang boleh tengok nanti. OST dia best gila. OST dia viral kat Malaysia. Adakah kat Indonesia? Kat TikTok juga ada viral. Sama, Indonesia pun sama. Indonesia pun sama. Tapi jalan cerita dia orang tak ingat sebab tak best. Cerita tak best. Kau gila nak signifikan air mata turun dekat sejarah tu. Air mata besar gila babi tu, macam pipe bocor. Dan itu paling last itu momen paling last sekali. Sampai kau tak ingat lah. Tapi pelakon power. Pelakon power. Tapi itulah storyline tu, macam aku tahu storyline tu mungkin lah dia macam okay, kita kena buat satu filem cinta ni sebab dah banyak sangat ni crowded ni, banyak filem-filem seram dekat Indonesia. Kita buat filem sampah. Dan dia punya jalan cerita
typical, ending dia typical gila. Aku tahu sebab apa kau suka. Sebab why kau suka kan. Dia kata biasa-biasa je. Tapi kenapa masa reaction kau masa tu kau cakap, ui bestnya, thank best, you doh. tapi best sebab dia pelakon. bukan. Itu kita cakap sebenarnya ni je. Tapi cuma vibe dia best. Just the movie itself Yalah. yang merendahkan sedikit vibe dia. Kau bayangkan lepas habis movie tu, kan artis masuk, terima kasih tengok movie. Lepas aku macam Lepas tu kan kita tengok macam pasangan suami isteri tu kan macam orang-orang yang sederhana. Tapi dia punya wife dia tu bajunya macam Yelah tu, tak sesuai. Dia punya penampilan pun macam tu. Kau tukarlah set up baju. Kau wardrobe ada, kau tukarlah baju-baju macam diorang suka B40 sikit kan. cerita pasal anak kena ambil lah, tertukar anak lah. Mutiara hati. Menjadi hati tertukar anak. Ini anak kena ambil. Aku rasa memang vibe diorang macam tu lah. Sama macam tu lah sama macam isu. Okay, aku rasa benda ni mungkin tak ramai yang bagi tahu, tapi aku betul siap. Okay, kalau kau tengok kenapa kebanyakan cerita-cerita cinta cringe masih wujud lagi kat Malaysia. Pertama sekali, aku dah beritahu kat Pre-Focus. Pertama sekali, demand orang, demand rakyat Malaysia. Dia akan tengok rating juga tau. Contoh kalau drama dulu lah, drama tu, sekarang ni aku tak follow up sangat drama pukul 7. Memang storyline orang kaya, lelaki tu kaya, perempuan tu biasa-biasa, bekerja satu company, bercinta. Dia halang keluarga, bapak dia ni. Sebab apa kau tahu? Okay, ni teori aku. Orang yang tengok benda tu adalah pasangan suri rumah middle age, 40 tahun, 38 tahun, yang dah lama dalam perkahwinan, yang husband dia mungkin umur 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, yang kita boleh consider perkahwinan diorang tu macam hamba lah, macam dah lama kan. So diorang craving for that kind of thing. So macam mana diorang nak hembuskan craving diorang tu, nak salur craving diorang tu melalui cerita-cerita cringe lah. Sebab suami dalam in real life diorang tak boleh nak buat. Sebab tu pukul 7 malam tu memang timing diorang. Diorang siap masa-masa dah masak dekat dapur apa semua kan. Suis rumah yang aku cakap tu, targeted audience tu. Itulah yang menaikkan rating cerita-cerita cringe kat Malaysia. Sebab bagi aku itulah, dia tak dapat di in real life. Suami dia pun mungkin dah tua, ataupun suami dia pun dah busy sebagainya. So dia lepaskan craving cinta dia tu terhadap cerita-cerita cringe. Cuma persoalan dia, adakah targeted audience tu pengguna social media? Sebab setiap kali ada iklan macam gitu atau ada apa, ruangan komen sentiasa bangkang bro. Aku sorry. Okay, masa aku yang aku cakap tu, itu sebelum the merge of social media. Zaman-zaman aku bukan kecil, zaman-zaman tu social media belum lagi. Tapi sekarang film is about macam AJL kan, kita tahu kan AJL, bukan AJL, sorry, Anugerah Bintang Popular. Anugerah Popular kan dia macam based on fanbase punya numbers. Sama juga macam drama. Director dia akan tengok, okay, pelakon ni banyak fanbase, pelakon ni banyak fanbase, kita ambil dia, follower dia banyak. Itu je, sebab dia orang nak making profit. So sekarang ni nak kita jumpa cerita cinta yang okay, ni betul-betul sedap ni, tengok ni pelakon bagus, susah dapat. Kebanyakan okay, ada pelakon yang bagus, cantik, tapi fanbase dia tu yang bagikan menampak ke pelakon tu macam cringe gila pelakon ni. Tapi sebenarnya okey je, tapi kita macam menyampak orang macam dan ni pendapat aku lah. Aku perasan macam casting untuk drama TV7 pula, pukul 7 semua tu, dia tak open casting tau. Maksudnya dia tak looking for talent, dia memang looking for figures, macam kau cakap, numbers lah kan. Dan bila aku nampak ada drama okay, open casting, aku rasa macam excited untuk drama tu. Sebab kau tahu orang yang dipilih adalah orang yang bagus lah, at least pure lah. Maksudnya pure talent lah. Bukannya okay, aku ambil contoh lah Niloufar Kayu, which is tak, Niloufar memang pandai berlakon kan. Dia pandai berlakon lah. Yang dulu version dulu. Version yang tak kerti berlakon sama dulu. Okay, ambil Niloufar berlakon. Bang kau ada 1 million follower. Okay, go. Memang sampah bro. Orang nak tengok muka dia je. Tapi bila ada drama yang open casting, korang patut tengok drama tu. Macam aku baru nampak dekat Clawman. Clawman open casting. Mesti aku mengharapkan lah, sepatutnya filem tu akan jadi better lah. Hit lah, akan hit lah dalam. Cuma open casting dia pelakon pembantu lah. Biasalah. Jadi polis. But still lah, kau open cast lah. Jangan betul-betul macam kroni lah. Tu terms yang kasar kot. Sebab dia orang sentiasa ambil jalan suka dia orang. So kau tak boleh berkembang. So hadirlah karya-karya
muka sama Yelah je. drama pukul 7 habis, yang movie seterusnya dia lagi Dia hero. lagi Dulu yang aku tengok dulu paling muka Zul Arifin. Zul Arifin, Adi Putra, Tak seorang tu yang berjambang. tapi- Siapa? Shanas. Yang ada Misesh ni. Siapa? Alamak. Wak Doyok? Bukan. Aku tak ingat nama dia. Prosi. Tapi aku rasa ada yang dia macam muka dia macam kucing kan, orang cakap. Tak ingat dia muka dia Ada. macam Q apa. Haida. Tapi bukan. Tapi Tapi dia cakap Q Haida. tu pelakon power. Adi Putra tu power tu. Cuma muka Tapi sama. masa bermulanya diorang jadi power tu, diorang kena berlakon cerita bodoh-bodoh lah. Macam tu. Fatah Amin lah. Fatah Amin. Kau tengok cerita Playboy tu suami aku. Ya Allah. Kayu bro. Tapi kan sejujurnya kini Tapi sekarang bagus lah dia. Di personal opinion, Fatah Amin selalu ambil cerita yang skrip dia tak bagus lah. Contohlah Pendekar Awang. Pendekar Awang tu sebenarnya bagi aku dia boleh explore lagi lebih banyak. Tapi bagi aku dia limitkan dia punya karakter. Kita panggil sebagai explore karakter. Dia tak explore lagi cukup bagi aku. Sebab skrip dia tu mungkin tersangkut. Mungkin Kalau korang tak tengok lagi kan, tapi aku dah tengok. Dia boleh pergi jauh. Masa aku dia boleh kembangkan. Tapi aku rasa disebabkan dia ikut skrip tu, itu jadi bagi aku mid lah. Aku ingat ke cerita yang berlakon apa? Alah, tak ingat. Bukan Pendekar Awang. Yang Sebelum dia apa? Mak Kilau. Mak Kilau. Itu Adi Putra. Itu pun okey lah. Tak, better kan lah. Adi Putra cerita tu pun siapa Ya, dah Fatah Amin berlakon juga kan. Tapi dia jadi macam dia bukan side character. Awang lah. Itu Iyalah itulah dia Pendekar Awang kesinambungan lah. lah. Amboi, baru tahu tu lah aku baru macam bila kau cakap Fatah Amin Awang macam aku pernah dengar Awang yang sebelum ni. Oh itulah. Dia dalam universe yang sama. Sebenarnya betul kau cakap. Aku pernah tengok satu drama dekat Astro dulu. Dulu jujur aku cakap, mak aku suka tengok drama TV3, Al-Hijrah. Astro Ria, Astro Prima. 3 channel tu adalah sentiasa drama. Drama Melayu semua kat situ lah. Dan banyak drama yang power-power kat situ lah. Macam Awan Dania. Tu semua datang daripada Astro Ria, Astro Prima kan. Aku tengok cerita-cerita tu. Ada satu drama yang Fatah Amin dan Fazura berlakon. Power gila Fatah Amin berlakon. Cerita apa? Aku tak ingat cerita apa, tapi cerita dia pasal perhotelan lah. Fatah Amin jadi orang hotel, Fazura jadi guest. Aku tak tahu lah apa cerita dia, aku dah lupa. Cerita baru ke? Lama dah. Tapi masa tu aku baru nampak, okay, Fatah Amin sebenarnya boleh berlakon. Cuma skrip sebelum ni kau tengok dapat skrip cerita lah, teruk aku rasa. gila. Macam Playboy Itu Suami Aku, exception. Sebab itu adalah dia punya macam debut dia kan. Tu teruk gila lah, kayu lah. Sebab itu filem drama pertama dia. Nampak lah kaku. Tapi after that dia dapat satu drama yang sangat powerful. Dia punya flow cerita dia, per episod dah sampai episod 50-60 masih lagi sedap lah tengok kan. Wish aku yang tak pernah tengok drama pun atau tak minat pun, aku boleh looking forward for the next episode. Ada satu filem dia yang aku rasa best lah, KL Police Force. KL Force. KL Force tu best. Yang dia ada Fatah Amin, Roshamno, patut seorang lagi aku lupa dah siapa nama. Tu best lah. Not bad. Aku tengok kat KL Force kat wayang. Tapi aku prefer drama lah. Sebab Fatah Amin sesuai untuk action movie, sebab figure dia kan. Cuma action movie selalu tak nampak skill berlakon dia. Dia macam more to action. So aku rasa kalau dia nak lebih dikenali sebagai pelakon, better letak dekat yang boleh dia ekspresi drama. Macam yang Adnan Sempit, siapa pelakon dia? Shahzi Sam. Shahzi Sam watak utama dia. Kau tengok macam mana dia berlakon cerita Adnan Sempit. Sebab tu kan banyak ekspresi muka. So nampak dia pandai berlakon. So after that bolehlah letak dekat action film. Cakap pasal filem Indonesia kan. Aku ada nampak satu tak, sorry dia dah lain sikit topik tapi tak apalah. Dia Insta famous daripada Indonesia. Dia buat macam lawatan ke India. Dia buat macam solo travel, bukan solo travel, dia pergi dengan husband dia kot. DIY travel lah maksudnya. DIY travel. So dia memang pergi kat setiap ceruk-ceruk dekat area-area India. Kita tahu memang India ni adalah forbidden bagi kita untuk kita kena keluarkan dia daripada bucket list untuk kita melancong kat sana bro. Bahaya, sexual harassment, orang datang ada ni orang lain sebelah aku cerita yang Indonesia kan. Dia tengah record, macam biasalah orang tu londehkan seluar, ikut dari belakang, pegang kemaluan, buat macam kira masturbate depan tu lah. And then yang orang Indonesia ni pula, dia pergi dekat kawasan anak-anak kecil dekat India, aku lupa dah area mana. Dia seronok lah, dia macam hey hi, what you want what. Batu macam biasalah kita faham, money duit, nak duit money biasalah kita faham lah struktur dia. Tapi mula-mula dia tengah senyum, tiba-tiba yang ada seorang budak tu pergi pukul bontot dia. Bang, bontot dia. Dia kata, hey, what the fuck, touch my dia kata touch my ass, macam tu kan.
tiba-tiba jadi marah. Jadi macam sepatutnya video tu seronok lah kan, tapi dia jadi macam tiba-tiba jadi awkward. Tapi dia still lagi upload dekat Instagram. So nak beritahu macam memang bahaya gila. Dekat kawasan, sebab aku pernah nampak ada orang kata India ni ada setengah lah traveller kata India ni tempat yang best, cantik sebab dia punya scenery dia cantik lah dekat kawasan-kawasan pegunungan, memang cantik. Dan dia kata selamat Jai pergi, kau tak pergi kampung kan, kau pergi kat New Delhi, kau pergi dekat kawasan-kawasan bandar, kawasan-kawasan pedalaman. Memang cuba pergi dekat kawasan-kawasan pedalaman sikit, ataupun kawasan-kawasan general yang paling banyak penduduk. Tu lah tempat-tempat macam tu lah. Aku rasa dia tak selamat kawasan tu lah. Aku rasa sedikit sebanyak pemikiran penduduk India ketika kita faham lah dia orang punya struktur sosial dia orang. Kalau yang kaya tu kaya gila, kalau yang miskin tu miskin gila babi. Dia tak teratur, tu satu benda. So lagi aku rasa one of the reason dia orang jadi macam tu bagi aku sebab penjajah bro, penjajah zaman British dulu. Ni aku nak ni macam kisah agama, tapi aku cerita juga lah sikit lah. Sebenarnya kalau kita tengok macam konflik agama yang paling teruk sekarang ni pun dah terjadi dekat India. Orang Islam dengan orang Hindu di India. Sepatutnya zaman dulu diorang memang hidup relax je, tak bersatu padu, tidak ada isu langsung. Tapi bila penjajah masuk, which is kita tahulah kalau dalam textbook SHTI, Syarikat Hindia Inggeris Inggeris tapi dalam bahasa SHTI dalam bahasa Inggeris power lah VOC bro. VOC apa? Aku tak tahu, tapi aku suruh VOC lah. Tapi dalam zaman sejarah aku panggil Syarikat Hindia Timur Inggeris kan. Betul. Cuma dia datangkan, dia orang macam diorang yang pecah belah kan maksudnya, dan diorang pecah belah tu sampai sekarang, sampai 2024 diorang still lagi bergaduh. Perang saudara sesama Indian, tapi antara agama Islam, penduduk Islam dan juga penduduk Hindu. Kau bayangkan macam mana dia punya teruknya kesan mentality. Dan kita boleh tahulah diorang, kat orang India, dekat India diorang support Israel. Faham tak macam mana dia punya geographically otak diorang tu damage kita sampai ke tahap diorang boleh sokong benda yang kita nampak teruk, diorang kepada benda yang teruk, dan diorang against pada benda yang sepatutnya diorang backup. Aku tak faham. Aku sebenarnya tak tahulah pasal SHTI tu apa. Cuma masa tu aku sebenarnya curious. Apa yang benci sangat orang India yang dekat negara India tu dengan Muslim. Mula-mula aku ingat kan sebab kita ada buat upacara Hari Raya Korban, which is kita korbankan lembu, which is kan haiwan yang apa? Orang panggil apa terms dia game? Haiwan yang mulia apa? Sacred animal Holy animal, sacred animal ke apa. So, Marvel. Aku mula-mula ingatkan sebab itu. Lepas tu aku macam scroll lebih dalam. Rupanya dia kata tahun 19 something ada satu gerakan Muslim massacred, pembunuhan beramai-ramai orang India, dan perang dalam. Mungkin juga punca daripada Inggeris tu, aku tak tahu. So ada ekstremis Islam kat sana membunuh orang India beramai-ramai, dan dendam tu dibalas dengan sekarang which is kita yang menganut secara betul, kita dibalas sebabkan ekstremis zaman dulu-dulu yang India tu. Mungkin bukan ekstremis agama saja, menggunakan nama agama. Yelah, macam ISIS kan. Ekstremis tu lah berpunca daripada orang yang Inggeris diupah oleh penjajah Inggeris lah. Kan dulu kan kita zaman dulu kan ada diorang tempatkan dekat Goa India, tentera India kan masa tu kan. Memang diorang je punca. Kalau diorang tak masuk ataupun tak menjadi India, aku rasa still okay lagi diorang, still lagi besar. Tidak ada isu langsung. Even though pada zaman tu pun kuil dengan masjid sebelah-sebelah. Lepas tu nak jadikan cerita, ada sejarah yang aku dengar lah, tapi aku tak berapa nak clear up. Dia mengatakan bahawa konon-kononnya kuil tersebut diruntuhkan dan dibina masjid di atas kuil tu. Padahal itu adalah fitnah lah. Tapi fitnah tu lah yang membuatkan perang saudara tu sampai sekarang. Padahal benda tu yang dicipta oleh macam biasalah penjajah propaganda untuk bila diorang dah gaduh sama diorang, senang untuk diorang take over benda tu. Sampai sekarang bro, konflik tu masih ada, dan diorang still ingat benda tu adalah betul. Faham. Alah, macam propaganda ISIS. Semua orang tahu ISIS tu bukannya Islam yang sebenar pun. Semua orang tahu itu datang daripada ahli anggota ISIS, Mossad agent bro, Israel. Ahli anggota ISIS, sebab diorang yang menciptakan Islamofobia tu terhadap orang Eropah. So bila kau dapat kucar-kacirkan kawasan yang paling kaya dengan dia punya hasil tanah macam minyak apa semua, Afghanistan, Syria, kaya dengan hasil bumi, kau dapatlah bagi alasan, okay US kita akan hantar kita punya bantuan
untuk tolong memperbetulkan kucar kacirnya negara Timur Tengah. Contoh macam Israel dengan Palestin. US bagi alasan pasalnya dia nak hasil bumi tu. So macam mana negara US bukan negara yang kaya sebenarnya, tapi dia pandai memanipulasikan dunia ni dengan wujudkan Islamofobia, wujudkan even though kalau korang tengok dekat museum-museum dekat US, kebanyakannya barang-barang tu adalah barang-barang rampasan tanah jajahan daripada Afrika. Even though kita punya barang pun ada juga bro kat situ. Kita punya, aku tak sure lah apa, something benda-benda yang sepatutnya ada dekat museum kita dan ada dekat museum diorang. And the fact sekarang ni, okay, ni topik baru. Kalau korang tengok sekarang ni kan, aku tengok daripada Twitter lah, memang dah nampak dah orang US ni sebenarnya dah bertambah mundur. Contoh pertama sekali, diorang jenis buat teruk sebab diorang baru discover troli boleh masuk shilling. Bapak buat teruk gila babe. Lepas tu aku tweet lah macam mundur gila. Lepas tu ada bawah tu dia beritahu dia pernah belajar dekat US. Satu, diorang perangai diorang tak mandi. Kita faham sebab diorang musim sejuk. So itu pertama. Yang kedua yang paling aku tak belah, aku ada baca diorang still lagi, diorang tak reti tau nak pakai QRP. Diorang still lagi pakai cash. Cash dengan PayPal. Bukan PayPal, ada satu lagi, bukan QRP which is aku rasa macam mundurnya. Dia ada satu lagi, dia tak reti lagi pakai QRP tau, orang-orang Inggeris. Dan ada satu lagi aku lupa, nanti aku tengok balik. Dia macam still lagi buat checklist tapi manual. Dia macam something macam tu lah, dia pakai manual. Dia dah pakai padahal kau ada Bill Gates lah, Elon Musk lah, tapi kenapa untuk sampai ke arah penduduk yang asli tak tahu benda tu QRP bro. Kau bayangkan yang aku dengar diorang kata lemahnya sistem banking diorang sampai, kau perasan tak, apa-apa sahaja yang transaction dekat Mak Saleh sentiasa cakap PayPal sebab diorang tak percaya sistem banking diorang. QR code semua ni diorang tak guna sebab diorang tak percaya sistem banking diorang dan sangat lemah. Diorang sangat percayakan PayPal. Diorang lebih percayakan PayPal. So kalau kau datang macam nak beli pembarangan, kau kena install PayPal juga. Sebab bagi diorang duit dalam bank tak selamat. Aku tak tahu lah. Ni dia kata betul tu, ni yang aku tweet itulah. Tahun bila entah kita dah pakai PayWave, diorang still kena masukkan kad dalam mesin, lepas tu sign dekat receipt. Apa mundur gila. Sebab kan diorang tak percayakan sistem perbankan. Aku baca itu. Bodoh gila. Lepas tu tak silap QRP pun diorang tak pakai lagi kat US. Tak pakai lagi kat US. Tapi bukan QRP tu dah introduce by US ke? Bukan kan? Tak tahu. China. Aku tak sure. Cuma yelah, macam kita, sistem perbankan kita bagus. Diorang kata diorang punya tak bagus. Aku tak tahu apa maksud tak bagus. Mungkin selalu di hack lah kot. Mungkin. Lepas tu ada lagi, dia kata ada pakcik tu siap boleh ada adapter nak cabut benda tu. Masa tu aku tak ada sen. Lepas tu dia keluarkan apa tak ada cucuk, lepas tu terbuka. Lepas tu jangan bagi tahu orang. Dia cakap maksudnya troli tu dia ada buat adapter khas untuk tarik. Alah, macam shilling palsu lah. Alah, beria je. Kita boleh hacking lagi simple kot. Tak kedekut lah pula RM1 shilling ke. Kita 5 kopang. 5 kopang je. Bodoh gila diorang ni. Tak tahu diorang acah first world country bila aku dengar. Tak, sebab diorang punya RM1 RM4 kita. Yelah, okay, pasal mata wang kita tak boleh cakap apa lah. Cuma dia cakap kita mentality third world country, padahal diorang lagi mundur. Kau tahu ke dia condemn kita mandi 2 kali sehari. Dia kata membazir air lah. Lepas tu ada orang tegur. Dia kata kenapa kita semua mandi 2 kali sehari? Sebab kita kulit coklat, dia cakap. Dia ingat dia bersih sangat kulit putih. Dia kata tahu tak korang kena mandi 2 kali sehari sebab korang brown. Dia cakap macam tu. Korang kotor dan korang brown. Lepas tu itulah mentality diorang. Diorang punya mentality zaman dulu punya dengan sekarang sama je. Tapi yang teruk, diorang rasa diorang ada satu burden yang dipanggil sebagai the whites burden. Whites burden. Ada pula whites. Maksudnya bebanan orang putih. Dia rasa macam semua kaum dekat dalam dunia ni adalah kaum yang rendah lagi daripada diorang, dan diorang ditugaskan untuk mentamadunkan ke semua budaya ataupun ke semua rakyat dekat dalam dunia ni selain daripada US. Sebab tu diorang, aku rasa tu sebenarnya adalah propaganda punya catchy punya. What the fuck, Trivago masuk live. Tak, Trivago negara mana? Trivago. Trivago. Tiba Trivago. Okay, tak apa, teruskan. Bukan kota teruskan borak aku pula macam. Aku cakap apa Trivago? Siapa yang mau Trivago ni? Nak katakan tak ada pun. Itulah dia. Adalah. Mana gila?
Alah dah tak ada. Alah Tak, tadi dia ada. tulis kat bawah lah, Join. Okay, kau sembang je. Aku nak tengok. Tak tahu nak sembang apa lah. Tapi itulah strategi orang US, cara dia nak mengkayakan diri dia. Kan sekarang kan nampak konflik Palestin Israel kan. Israel kata nak defend daripada Hamas, tapi kita semua tahu yang dia sebenarnya nak Gaza tu sebab nak ada minyak laut semua sana kan. Baru je news ni pada hari ni, hari Khamis ni, Israel rompak bank Palestin. Banyak gila, ratus ribu US dollar dia rompak. Dia kata duit ni Hamas guna. Aku macam every single things atau living things, bukan even living things pun adalah Hamas. Rasa macam ya Allah, dadahlah, buatlah propaganda baru. Kalau kau rasa kau bagus sangat, kenapa mesti Hamas juga. Hamas, kau Hamas, UN Hamas, UNRWA Hamas, kau sokong ni Brazil, kau sokong ni, kau Hamas. Aku rasa macam dah nak muak. Dan aku rasa yang lebih bodohnya, macam mana ada orang boleh sokong yang macam mengiyakan apa yang Israel buat tu. Brazil Hamas, UN kata minta apa, ceasefire Hamas. ICJ buat ruling kan. Saya merasakan ICJ ni umpama propaganda media Hamas. Aku dah, ya Allah, udahlah Hamas. Aku sampai dah naik. Patutnya kalau kau bagus kan, kau buatlah propaganda baru. Macam biarlah kita ni boleh tertipu ke, macam kita boleh berbelah bagi Hamas ni salah, Palestin salah. Tapi satu kelebihan, makin bodoh pula. Aduh. satu kelebihan untuk kita lah. Benda tu nampak lah macam memang dia totally bodoh. Totally bodoh yang Tak boleh buat apa dah. Macam biasa. Kau tak tahu dah buat, kau tahu dah buat apa? Oh, Kan? ini lah. Dah 40 minit. Biasalah, kita punya cerita memang macam ni, random. Tapi okey ke episode? Hakim tak nak cakap. Bodoh. Tak. Memang tak boleh nak cakap lah. Korang cakap. Ni masuk, tiba-tiba kau tukar topik baru pula. Kena bagi dia lah. Tak, tadi diam pula. Tu lah tu. kita lepas ni kita bagi topik Hakim boleh cakap. Tak, korang kena bagi topik mungkin sehari sebelum untuk aku kaji. Korang punya topik Sama pasal macam general je. mana pula general. Hak seorang ni pasal pelakon perempuan, pelakon. Mana aku kenal. Aku kenal laki tu laki je. Sebab wife aku tunjuk kadang laki. Perempuan aku tak kenal dah. Kalau kau sebut nama memang tak kenal. Dekat TikTok okey kan? Hakim function kan? Betul. Okey kan? Function kan. Okay, Abdul Aziz bagi idea lagi, tak apa, nanti kita sembang pasal dia. Okay, guys, kita podcast jumpa ini lagi. dibawakan khas kepada anda oleh Kora Matcha. Boleh dapatkan Kora Matcha di lorong belakang Saya Berjaya pada hari Jumaat dan juga Sabtu. Apa-apa DM je Kora Matcha. DM je Kora Instagram.com Kora Matcha. Semua kita akan jawab 24 jam. Okay, jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum.